Pertanyaan Parlimen adalah satu cara utama yang digunakan oleh ahli-ahli Parlimen untuk mengawal selia dasar-dasar kerajaan dan pentadbiran badan-badan kerajaan. Pertanyaan Parlimen biasanya ditujukan kepada menteri-menteri. Soalan-soalan haruslah dihadkan kepada hal-hal berkaitan urusan jawatan menteri tersebut atau perkara-perkara berkenaan dengan sebarang rang undang-undang, usul atau urusan majlis yang lain yang menjadi tanggungjawab menteri tersebut. Menteri hanya boleh enggan menjawab satu pertanyaan atas alasan untuk melindungi kepentingan awam dan hanya dengan keizinan yang dipertua Dewan Rakyat. Pertanyaan Parlimen boleh dikemukakan kepada ahli Parlimen selain daripada menteri. Pertanyaan dihadkan kepada perkara-perkara berkenaan rang undang-undang, usul atau urusan majlis yang lain yang menjadi tanggungjawab ahli Parlimen tersebut. Ahli Parlimen boleh mengemukakan dua jenis pertanyaan. Pertama, pertanyaan untuk jawapan lisan yang biasanya dirujuk sebagai pertanyaan lisan. Kedua, pertanyaan untuk jawapan bertulis yang biasanya dirujuk sebagai pertanyaan bertulis. Setiap ahli Parlimen boleh mengemukakan sebanyak 10 pertanyaan lisan dan 5 pertanyaan bertulis dalam satu mesyuarat Majlis Dewan Rakyat. Ahli Parlimen mesti memberikan pemberitahu atau notis terdahulu bagi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tempoh pemberitahu minima bagi kebanyakan pertanyaan Parlimen ialah 10 hari bekerja. Satu pertanyaan Parlimen tidak boleh melebihi 40 perkataan dan tidak boleh mengandungi lebih dari 2 pertanyaan gabungan. Isi kandungan setiap pertanyaan Parlimen dihadkan mengikut peruntukan-peruntukan di bawah Peraturan 23, Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton dalam Facebook Reform. Terima kasih kerana menonton pada siri kali ini. Bersama saya Muhammad Fakhur Aziz Rashid, koordinator penyelidik REPSA yang akan jadi moderator pada sesi parlimen kita pada hari ini. Sedikit penerangan tentang siri parlimen kita. Parlimen kita ini merupakan satu program pendidikan parlimen untuk masyarakat mengetahui dengan lebih lanjut berhubung dengan tata cara dan amalan di dalam parlimen itu sendiri. Dan program ini merupakan anjuran Institut Reformasi Politik dan Demokrasi dengan kerjasama National Democratic Institute Malaysia, NDI, dan syarikat penerbit buku Thomson Reuters Malaysia. Dan dalam siri parlimen kita ini, Reform, sebuah organisasi ataupun think tank komited mempromosikan pendidikan parlimen, dan ini merupakan salah satu usaha reform untuk merakyatkan institusi parlimen Malaysia dengan rakyat Malaysia itu sendiri. Dan siri parlimen kita ini akan disiarkan langsung sebanyak 10 siri. Ini siri pertama yang kita akan lakukan pada hari ini, dan kita ada lagi, saya rasa dalam 9 siri lagi untuk merangkumi pelbagai tajuk, antaranya tentang sesi pertanyaan parlimen dan sistem jatuhan kuasa dan tajuk yang berkenaan dengan tata cara parlimen bagi dikupas di dalam program yang kita akan anjurkan ini. Okey. Pada siri pertama parlimen kita ini, bersama dengan saya pada hari ini adalah saudara Musana bin Syari, iaitu pegawai pendidik parlimen itu sendiri. Apa khabar saudara Musana? Baik, alhamdulillah. Nampak ceria. Macam mana parlimen?
Ya, kita ceria seperti semua ahli parlimen lah, ceria dapat bersidang kembali. Okey. Okey, sebelum saya pergi jauh tentang tajuk pada hari ini iaitu waktu pertanyaan menteri di parlimen, ini saya buat satu bukan kenyataan, satu promosi tentang sebuah buku yang dipanggil Law, Principle dan Practice di Dewan Rakyat. Buku ni diterbitkan oleh Reuters, Thomson Reuters Malaysia, dan ia boleh didapatkan daripada Reform Malaysia Bookstores. Saya rasa lepas ni penganjur akan bagi link ataupun apa-apa promosi yang berada dalam video ini. Dan sebenarnya saya telah merujuk buku ini ataupun telah membaca buku ini yang telah dibuat oleh tim penyelidik Parlimen Malaysia yang ketika itu diketuai juga kolaborasi ataupun mereka yang berada di belakang tablik ini. Dan semasa buku ini telah diterbitkan semasa Tan Sri Muhammad Arif sebagai Speaker Dewan Rakyat. Dan saya rasa ia agak satu dokumen atau satu buku yang agak baik kepada penyelidik dan mahasiswa ataupun mana-mana orang awam yang suka mengambil tahu tentang parlimen, dan ia menjadi satu panduan, iaitu macam eskime Parlimen Malaysia yang sebelum ini saya rasa tidak pernah ada di Malaysia. Ini pertama kali berada di Malaysia. Jadi saya rasa amat penting kepada kita yang ingin mengetahui ataupun ingin belajar sesuatu tentang demokrasi berparlimen dan sebagainya, boleh mendapatkan buku ini daripada Reform Malaysia Bookstores. Okey, saudara Musana, hari ini kita akan membincangkan tentang waktu pertanyaan menteri di parlimen, dan saya dikabarkan ada pembentangan daripada saudara Musana sendiri. Jadi apa kata kita meneruskan sesi pertama parlimen kita tentang tajuk waktu pertanyaan menteri ini bersama pembentangan daripada saudara Musana? Okay, terima kasih saudara Prazi, atau yang saya lebih mesra dengan panggilan saudara Bob. Terima kasih juga kepada Institut Reformasi Reform yang menjemput saya sebagai ahli panel dalam siri pertama parlimen kita pada hari ini. Jadi tajuk yang diberikan adalah berkaitan waktu pertanyaan menteri atau pertanyaan parlimen. Terlebih dahulu mungkin sedikit pengenalan kepada bahagian penyelidikan. Sebagai pegawai penyelidik di Parlimen Malaysia, kita merupakan satu bahagian yang ditubuhkan bersama-sama dengan Perpustakaan Parlimen untuk memberi perkhidmatan sokongan kepada ahli-ahli parlimen di kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara, tanpa bantuan kepada semua pihak lah, tidak kira kerajaan atau pembangkang. Jadi kita menyediakan maklumat, penyelidikan, data, statistik dan membantu ahli parlimen mendapatkan maklumat-maklumat untuk membantu perbahasan mereka di dalam parlimen. Selain itu, bahagian penyelidikan juga melalui pegawai penyelidik, kita juga membantu ahli-ahli parlimen yang mewakili Parlimen Malaysia di persidangan-persidangan antarabangsa, khususnya persidangan berkaitan parlimen lah di peringkat UN, Commonwealth, ASEAN, Asia Pasifik dan sebagainya. Jadi itu sedikit maklumat lah tentang fungsi pegawai penyelidik di bawah bahagian penyelidikan dan perpustakaan. Okay, jadi untuk malam ini saya akan membuat sedikit pembentangan berkaitan pertanyaan parlimen. Okay, jadi tadi kita dah lihat video ringkas yang ditunjukkan oleh penganjur tentang pertanyaan-pertanyaan parlimen. Jadi saya merujuk di dalam Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat 21/3 tujuan suatu pertanyaan parlimen. Jadi mungkin hadirin-hadirat di luar sana mungkin biasa melihat siaran langsung siaran parlimen, persidangan parlimen pada jam 10 pagi hingga 11.30 pagi. Jadi siaran langsung tersebut adalah khusus menunjukkan sesi pertanyaan parlimen. Jadi itu yang buat masa ini diperuntukkan siaran langsung di TV1 RTM berkaitan pertanyaan parlimen. Jadi peraturan mesyuarat menyatakan fungsi tujuan sebenar pertanyaan parlimen ini adalah untuk mendapat penerangan berkenaan suatu perkara yang di dalam
pengetahuan ahli yang ditujukan pertanyaan tersebut. Jadi kalau biasanya ahli parlimen akan bertanya soalan kepada menteri, Perdana Menteri dan timbalan menteri berkaitan portfolio kementerian mereka. Contohnya Menteri Kesihatan, apabila ditanyakan satu persoalan oleh ahli parlimen, mereka akan menjawab berkaitan kementerian mereka. Seterusnya, fungsi-fungsi pertanyaan parlimen yang saya boleh mungkin ringkaskan berdasarkan literature study daripada legislative study yang ada di dalam dunia akademik adalah yang pertamanya adalah untuk sebagai fungsi kawalan. Fungsi kawalan ni ialah untuk dia nak memastikan bahawa accountability kerajaan itu disemak oleh badan legislatif, oleh ahli-ahli parlimen. Itu fungsi pertama pertanyaan parlimen. Jadi bila bertanya soalan, ahli parlimen bertanya soalan, kerajaan perlu bertanggungjawab di atas apa-apa tindakan yang dilakukan oleh kerajaan. Jadi di dalam parlimen mereka perlu menjawab kepada pertanyaan yang dikemukakan seperti mana yang dinyatakan di dalam Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan kebertanggungjawaban kerajaan adalah kepada parlimen. Kabinet, Menteri Kabinet dan Kabinet Malaysia bertanggungjawab secara bersama kepada parlimen. Fungsi pertanyaan parlimen yang kedua adalah berkaitan legislatif, iaitu perundangan. Jadi di sini ahli parlimen akan bertanya kepada kerajaan bagaimana kerajaan berhasrat untuk menangani sesuatu isu yang berkaitan dasar dan polisi yang ingin dilaksanakan oleh kerajaan. Yang penyampaian berfungsi sebagai fungsi wakilan. Jadi kawasan masing-masing, fungsi pertanyaan parlimen adalah sebagai untuk mendapatkan maklumat daripada kerajaan. Jadi pada kebiasaannya sesi pertanyaan jawab pertanyaan parlimen ini berlangsung secara boleh saya katakan serius. Ahli parlimen akan cuba mendapatkan sebanyak mungkin jawapan dan kerajaan akan diminta untuk bertanggungjawab membekalkan seberapa banyak maklumat yang boleh diberikan kepada parlimen. Seterusnya pertanyaan parlimen seperti mana yang mungkin kita boleh lihat dalam video sebentar tadi, saya boleh ringkaskan kepada 4 jenis pertanyaan berdasarkan peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat yang pertama 22/4 menyatakan pada setiap mesyuarat iaitu pada setiap persidangan parlimen setiap ahli parlimen boleh menghantar 10 pertanyaan bagi mendapat jawapan secara lisan daripada kerajaan. Ini dengan syarat soalan ini dihantar tidak lewat daripada 10 hari bekerja. Jadi dalam tempoh 10 hari sebelum tarikh akhir menghantar soalan, ahli parlimen perlu menghantar soalan. 10 soalan dibenarkan. Seterusnya, peraturan yang kedua, Peraturan Mesyuarat 22/5, daripada 10 soalan pertanyaan berkenaan, 3 pertanyaan boleh diserahkan semasa tempoh persidangan. Jadi kalau tempoh mesyuarat tu 30 hari. Jadi dalam tempoh persidangan tu dia boleh hantar lagi 3 soalan daripada 10 soalan tu dengan syarat dia hantar 7 hari sebelum hari yang dia nak soalan dia dikemukakan di dalam mesyuarat parlimen. Yang ketiga adalah Peraturan Mesyuarat 24A yang ini baru diperkenalkan pada tahun 2016 iaitu waktu pertanyaan menteri. Jadi waktu pertanyaan menteri ini special sebab dia hanya kita ahli parlimen boleh menghantar satu-satu pertanyaan dalam tempoh 1 hari bekerja notis. Jadi kalau persoalan-persoalan yang urgent dia boleh kemukakan. Tak perlu tempoh 10 hari dan 7 hari. Dan yang terakhir, yang keempat adalah seperti yang nombor 1 juga, cuma ia dalam bentuk jawapan bertulis iaitu 5 pertanyaan. Ini pun sama 10 hari bekerja notis. Jadi apabila satu-satu soalan sesi pertanyaan parlimen berlangsung setiap hari. Parlimen bersidang pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Jadi pada permulaan mesyuarat persidangan dia dimulakan dengan sesi pertanyaan jawab lisan.
pada jam 10 pagi sehingga 11.30 pagi, iaitu selama 90 minit. Dan ini berlaku setiap hari, Isnin sehingga Khamis selama 90 minit, 1 jam 30 minit. Kecuali pada hari Selasa dan Rabu diperuntukkan 30 minit untuk waktu pertanyaan menteri. Jadi waktu pertanyaan menteri akan bermula pada jam 10 pagi sehingga 10.30 pagi dan diperuntukkan kebiasaannya 3 soalan, 3 pertanyaan, dan setiap pertanyaan diperuntukkan masa selama 10 minit. Dan selepas selesai waktu pertanyaan menteri, akan kembali kepada sesi pertanyaan jawab lisan yang biasalah. Ini berlaku pada hari Selasa dan hari Khamis. Okey. Jadi mungkin secara ringkaslah saya boleh jelaskan perbezaan waktu pertanyaan menteri yang tadi saya sebut notis selama 1 hari, ialah dia hanya membenarkan menteri sahaja untuk jawab. Maknanya apabila satu-satu soalan dikemukakan oleh ahli parlimen dan diterima oleh parlimen, sekretariat, menteri berkenaan perlu hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada timbalan menteri beliau. Berbeza dengan sesi pertanyaan jawab lisan yang sebentar tadi, yang 90 minit tadi, sekiranya menteri tidak boleh hadir untuk menjawab, dia boleh diwakilkan kepada timbalan menteri untuk menjawab soalan berkenaan. Jadi itu untuk dan selepas jam 11.30 pada Isnin dan Rabu dan 12.30 hari pada Selasa dan Khamis akan berlangsung urusan-urusan kerajaan yang lain, mungkin pengenalan kepada rang undang-undang, pindaan rang undang-undang, membahaskan usul-usul dan sebagainya. Jadi mengikut peraturan mesyuarat, aturan-aturan mesyuarat pada persidangan parlimen memang akan benarkan sesi pertanyaan jawab lisan. Okey, seterusnya saya nak cerita apa yang berlaku apabila ahli parlimen menghantar soalan. Jadi ahli parlimen dia akan diberikan notis untuk panggilan untuk bermesyuarat, untuk bersidang, dan dalam notis tersebut mereka akan diberikan tarikh akhir untuk mengemukakan soalan, pertanyaan. Jadi apabila tarikh akhir mengemukakan pertanyaan telah tiba, sekretariat di bahagian pengurusan Dewan Rakyat akan memproses semua soalan yang diterima oleh ahli-ahli parlimen dan mereka akan menentukan berdasarkan peraturan mesyuarat 23 dan dalam video pendek tadi, sekiranya pertanyaan tersebut memenuhi syarat dalam peraturan mesyuarat, mereka akan terima. Dan dalam tempoh 2 hari, kebiasaannya tarikh akhir menghantar soalan adalah berlaku pada hari Jumaat. Dan bahagian pengurusan Dewan Rakyat dia akan proses selama 2 hari pada hujung minggu, Sabtu dan Ahad mereka akan proses kesemua soalan yang diterima oleh ahli parlimen, dan kebiasaannya pada hari Isnin minggu berikutnya akan berlaku satu mesyuarat penyelarasan. Jadi dalam mesyuarat penyelarasan ini antara sekretariat pengurusan Dewan Rakyat, kalau tengok dalam gambar tu adalah bekas setiausaha parlimen yang baru bersara. Dia akan mempengerusikan mesyuarat tersebut dengan dihadiri wakil-wakil kementerian. Jadi dalam mesyuarat tersebut, semua soalan yang dikemukakan oleh ahli parlimen akan disenaraikan. Saya ada ni contoh, kalau dapat lihatlah buku draft. Buku draft ni tebal. Setiap kali mesyuarat, dia akan compilekan semua pertanyaan dalam buku draft ini, dan dalam mesyuarat penyelarasan itu mereka akan berbincang. Dia akan menyelaras kementerian mana yang bertanggungjawab untuk menjawab sesuatu pertanyaan. Dan dalam mesyuarat tu akan berlaku perundingan lah. Ada kementerian yang terima, ada kementerian yang tolak. Dia kata ini bukan, tak berkaitan dengan kementerian dia. Jadi dalam mesyuarat tu dia akan berlakulah proses rundingan antara kementerian dan juga sekretariat dan juga bahagian kabinet Jabatan Perdana Menteri. Di samping juga sekiranya berlaku permintaan daripada kementerian untuk pihak sekretariat menerima atau menolak atau menyunting pertanyaan tersebut, kerana peraturan mesyuarat membenarkan setiausaha Dewan Rakyat untuk menyunting dengan syarat dia tidak mengubah makna asal pertanyaan tersebut. Tetapi dalam sejarah proses penerimaan pertanyaan parlimen, sekretariat agak keberatanlah untuk menyunting dengan kadar yang besar supaya tidak mengubah
maksud ahli parlimen yang bertanya soalan berkenaan. Jadi ini saya bagi gambaran sedikit. Ini adalah contoh dalam mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen ke-14 pada tahun 2019, mungkin data agak lama. Pada mesyuarat tersebut, ini mesyuarat ketiga maksudnya mesyuarat pembentangan bajet. Sekretariat menerima 1,442 pertanyaan jawab lisan dan seterusnya 54 pertanyaan untuk waktu pertanyaan menteri, termasuk 559 pertanyaan jawab bertulis untuk tempoh 36 hari mesyuarat. Jadi apa yang sekretariat lakukan ialah yang pertamanya, kesemua soalan yang diterima dia akan melalui sistem, dia akan kumpulkan, akan agihkan menurut hari mesyuarat. Jadi 1,442 akan diagihkan kepada 36 hari dan puratanya satu hari akan disenaraikan 40 ke 50 pertanyaan. Tetapi tidak kesemua 40 ke 50 soalan ini dapat dijawab di dalam masa 90 minit. Pada kadar puratanya hanya 10 ke 15 pertanyaan yang dapat dijawab oleh menteri secara lisan di dalam persidangan Dewan Rakyat. Selebihnya jawapan-jawapan akan diberikan secara bertulis lah dan dimuat naik ke dalam portal parlimen. Begitu juga dengan pertanyaan jawab bertulis, dia akan dikemukakan secara bertulis kepada ahli parlimen yang bertanya. Okay, jadi seterusnya isu yang timbul adalah tentang susunan dan agihan pertanyaan. Okay, jadi dalam foto tu kita boleh lihat itu adalah aturan urusan mesyuarat harian. Jadi pada setiap hari parlimen bersidang, parlimen akan mengeluarkan satu kertas aturan urusan mesyuarat atau order paper, order business harian yang menyenaraikan pertanyaan-pertanyaan, usul-usul yang dikemukakan, rang undang-undang yang akan dikemukakan dan juga dokumen-dokumen yang dibentangkan di dalam parlimen. Okay, jadi apa yang berlaku adalah susunan dan agihan di peringkat awal semasa mesyuarat penyelarasan dilaksanakan adalah secara rawak. Dilakukan secara rawak berdasarkan kumpulan kementerian mengikut hari mesyuarat. Jadi parlimen telah mengumpulkan satu kementerian kepada satu hari. Contoh hari Isnin kita ada kumpulan A. Kumpulan A yang mungkin melibatkan Kementerian Kewangan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pertanian. Hari Selasa pula di kumpulan B, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengajian Tinggi. Hari Rabu kementerian yang berikutnya. Jadi dia akan kumpulkan soalan-soalan yang berdasarkan kementerian ke dalam kumpulan berkenaan. Jadi jumlah pertanyaan yang seimbang akan dibahagikan bahagi keseluruhan hari mesyuarat seperti yang saya sebut tadilah, purata 40 ke 50 soalan. Walau bagaimanapun susunan akhir seperti yang di dalam aturan urusan mesyuarat adalah tertakluk kepada pengurusan harian, arrangement harian oleh bahagian pengurusan Dewan Rakyat. Dia bergantung kepada availability ahli parlimen tersebut, atau kadang-kadang ada juga permintaan daripada ahli parlimen yang mungkin dia just nak jawapan, dia tak perlu nak kemukakan, jadi dia minta diturunkan di dalam susunan pertanyaan. Jadi kalau kita lihat susunan dia, bahagian pengurusan akan selang-selikan soalan pertama antara pihak kerajaan dengan pihak pembangkang untuk memberi keadilan lah kepada semua pihak yang bertanyakan soalan. Dan yang susunan yang diberi keutamaan adalah 10 ke 15 pertanyaan. Jadi walaupun susunan dan agihan telah dilakukan oleh sistem secara rawak, tetapi susunan yang terakhir khususnya untuk soalan pertanyaan pertama sehingga ke 15 dilakukan secara, saya boleh kata, manual lah, tetapi tidak lari daripada susunan yang telah ditetapkan oleh sistem secara rawak. Ia bergantung kepada kebolehan hadiran ahli parlimen berkenaan, kementerian,
menteri, timbalan menteri dan juga mungkin permintaan daripada ahli parlimen berkenaan sendiri. Jadi itu untuk menggambarkan bagaimana susunan dan agihan pertanyaan dilakukan. Okey, jadi ini adalah yang terakhirlah, kedua akhir. Saya nak mungkin asas kepada perbincangan kita berkenaan keberkesanan pertanyaan parlimen. Yang pertamanya, ini berdasarkan satu kertas yang telah saya tulis dan terbitkan di dalam jurnal Law, Government and Communication berkenaan pertanyaan parlimen. Saya buat satu penyelidikan dengan tinjauan kepada ahli parlimen dan sekretariat tentang keberkesanan sesi pertanyaan parlimen. Jadi yang pertamanya adalah agihan pertanyaan parlimen. Jadi kalau saya boleh singkat balik, dalam mesyuarat penyelarasan tu dia akan sering berlaku pertikaian antara kementerian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan. Ada kementerian kata ini bukan bidang kuasa dia, atau ini mungkin melibatkan senarai negeri, tanggungjawab kerajaan negeri, bukan kementerian di peringkat persekutuan. Atau ada juga yang mengatakan bahawa ini tak boleh diterima dan sebagainya. Jadi agihan pertanyaan tu sering menjadi pertikaian. Yang kedua adalah kompleksiti atau kekompleksan satu-satu pertanyaan tu, khususnya yang melibatkan silang kementerian. Jadi mungkin ada, bagi contoh, soalan berkenaan jerebu yang sering melanda negara kita. Jadi mungkin soalan tu, ahli parlimen tu bila dia kemukakan soalan, dia tujukan kepada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Tetapi mungkin ada elemen di dalam soalan tersebut yang memerlukan input daripada Kementerian Kesihatan, Kementerian Luar Negeri yang melibatkan diplomasi antara hubungan dua hala antara Malaysia dan negara luar, atau bahkan dengan Kementerian Kewangan dan sebagainya. Jadi kompleksiti satu-satu soalan itu menyebabkan satu-satu pertanyaan itu tidak dapat menghasilkan jawapan yang dapat memenuhi kehendak pertanyaan. Terus yang ketiga, kesamaranlah, ambiguity kepada pertanyaan tersebut. Seperti yang saya sebut tadilah, kadang-kadang apa yang hasrat ahli parlimen yang bertanya tu mungkin lain daripada jawapan yang dikemukakan. Dan yang terakhir adalah aturan pertanyaan yang saya sebutkan tadi, susunan harian yang mungkin mengabaikan gambaran keseluruhan hari mesyuarat. Jadi mungkin bila sistem dah randomize soalan tu mengikut hari, sekretariat mungkin melihat on micro level pada harian. Jadi dia mungkin terlepas pandang gambaran keseluruhan 36 hari mesyuarat tu. Jadi mungkin hari tu ahli parlimen A mungkin dapat bertanya. Mungkin dalam 2-3 hari lagi ahli parlimen A pun dapat lagi naik soalan. Jadi bila dia buat aturan pertanyaan tu secara mikro berdasarkan hari, dia boleh neglect the overall picture of persidangan. Jadi mungkin ada ahli parlimen yang tak berpeluang langsung untuk pertanyaannya dikemukakan. Jadi yang terakhirnya saya nak akhiri dengan satu video pendek yang boleh sum up, boleh simpulkan keberkesanan dan mungkin boleh kita bincangkan apa way forward atau penambahbaikan yang boleh dilakukan untuk sesi pertanyaan parlimen dan juga waktu pertanyaan menteri. Tangan baling batu, soalan saya nombor 1. Silakan, Menteri. Akhirnya ada pantun, ya silakan. Tan Sri Speaker, sebelum saya menjawab soalan ini, izin saya memaklumkan kepada Dewan bahawa soalan yang sama telah kami jawab sebanyak 6 kali isu ini sejak tahun lepas. Jadi setiap sidang soalan yang sama diketarakan, ditanya dan saya
memintalah supaya Yang Berhormat semua membaca Hansard ataupun mendengar penjelasan betul-betul, kerana ini dah kali ke-6 saya dengan Yang Amat Berhormat Menteri mengulangi jawapan. Jawab sajalah Menteri. Saya kena maklumkan supaya kita tak membazirkan masa Dewan. Dewan, Kalau masa tidak Dewan pandai boleh jawab, pilih soalan, pilih. masa Siapa yang pilih soalan? Salah Dewan. Tuan Yang Salah Dewan, dia tidak pandai jawab. Tuan Yang di-Pertua, terdapat perbezaan antara allowance dan gaji, di mana allowance Tangan baling batu, soalan saya nombor 1. Saya rasa itu saja pembentangan kenaan sesi pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Saudara Musana. Agak menarik apa yang telah dikupas dalam slide itu, kerana tak ramai yang tahu tentang proses bagaimana soalan parlimen ini naik dan sebagainya lah. Cuma kalau kita lihat tadi ada beberapa soalan lah saya akan kemukakan selepas ini tentang waktu pertanyaan ini. Mungkin kita boleh berbincang secara santai tentang bagaimana perkara-perkara lain yang kita perlu mengambil kira dalam pertanyaan parlimen inilah. Pertama tadi kalau kita lihat video yang ditayangkan tadi apabila Timbalan Menteri Wanita Wabi Hanayuh dan dengan tak silap saya daripada yang Berhormat Merbuk berkenaan dengan pertanyaan inilah. So dalam sesi pertanyaan tu, bila ahli parlimen tu dah mempunyai pertanyaan tu dah naik lah, contohnya soalan nombor 1 ataupun soalan 2, 3 dan sebagainya lah. Tapi selepas menteri menjawab, kita ada soalan tambahan. Jadi boleh Saudara Musana terangkan tentang soalan tambahan itu. Bagaimana proses selepas menteri menjawab, bagaimana pula kita nak menyemak semula soalan pertambahan semula pada ahli parlimen itu sendiri. Betul. Terima kasih. Jadi bagi setiap pertanyaan yang dikemukakan, speaker akan membenarkan selepas menteri atau timbalan menteri menjawab pertanyaan tersebut, speaker akan membenarkan 3 pertanyaan tambahan dikemukakan oleh ahli parlimen untuk memberi ruang kepada ahli parlimen untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut kepada pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaan tambahan pertama kebiasaannya akan diberikan ruang kepada ahli parlimen yang bertanyakan soalan asal. Jadi speaker akan panggil sekiranya dia ahli parlimen tersebut mempunyai pertanyaan tambahan, dia akan diberi keutamaan. Yang kedua, dia akan diberi kepada pihak yang satu lagi lah. Contoh kalau yang bertanya itu adalah ahli parlimen pembangkang, pertanyaan tambahan kedua akan diberikan kepada ahli parlimen dari pihak kerajaan. Dan yang ketiga tu dia akan biasanya akan dibuka kepada biasanya ahli parlimen mana yang speaker rasa dia yang terlebih dahulu ingin bertanya soalan, atau yang biasanya yang mungkin belum berpeluang untuk bertanya apa-apa pertanyaan di dalam Dewan. Jadi syaratnya adalah pertanyaan tersebut adalah berkaitan, bukan mengemukakan pertanyaan yang baru, pertanyaan yang lain. Dia mesti berkaitan dengan pertanyaan asal yang dikemukakan oleh ahli parlimen tersebut. Okey. Berbalik pada tentang proses pertanyaan kepada menteri inilah. Dari segi bagi saya proses membuat soalan itu agak, pertanyaan kepada menteri ini agak rumit. Tapi bagaimana ahli parlimen itu sendiri melihat proses membuat pertanyaan ini? Maksud saya dari segi isi dia tu, kalau kita tengok pertanyaan-pertanyaan dalam parlimen ni dia ada kriteria. Kalau kita tengok peraturan mesyuarat 23 tu, saya rasa berapa banyak? Saya rasa lebih daripada 20 isi-isi yang perlu ditepati ataupun yang perlu dikemukakan oleh ahli parlimen itu sendiri. Jadi bagaimana boleh Saudara Musana terangkan tak macam mana struktur pertanyaan itu dibuat? Kerana dekat situ ada 40 patah perkataan, perlu letakkan nama menteri dan sebagainya. Dan perkara yang saya rasa bila saya berbual ataupun berborak dengan ahli parlimen ataupun penyelidik parlimen itu sendiri adalah kementerian mana yang perlu menjawab. Kena ada nama yang tepat di dalam pertanyaan. Kalau tidak, pertanyaan itu akan ditolak oleh speaker Dewan Rakyat dari menerusi kamar mereka lah. So bagaimana tu? Boleh terangkan sikit tak? Okay, jadi seperti yang Saudara Bob sebut tadi, peraturan mesyuarat 23 tu dia menyatakan syarat-syarat untuk satu-satu
pertanyaan itu untuk diterimalah. Dia lebih kepada syarat syarat yang untuk tidak dilanggar oleh ahli parlimen dalam membuat pertanyaan. Jadi contohnya tidak boleh syaratnya tidak boleh meminta keterangan berkenaan apa-apa perkara rahsia, tidak mengandungi apa-apa hujah, sangkaan atau tuhmah, puji atau yang menyebut nama-nama seseorang atau yang membayangkan sifat, yang menuduh sifat atau orang lain. Banyak tu. Banyak. Dia lebih kepada syarat-syarat yang dilarang lah. Tapi secara prinsip asasnya seperti tadi, tak boleh lebih perlu mengemukakan kepada kementerian mana pertanyaan tersebut diajukan. Jadi sebenarnya syarat ini diletakkan pada pandangan saya lah adalah untuk membantu Sekretariat untuk mengenal pasti apa sebenarnya intention atau hasrat ahli parlimen tersebut dalam mengemukakan pertanyaan tersebut. Contoh saya bagi tadi tentang soalan jerbu. Jadi ahli parlimen tu dalam soalan tu dia dah nyatakan bertanya kepada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Jadi mungkin hasrat dia adalah untuk mengetahui apakah langkah yang dilakukan oleh kementerian dalam aspek sains dan teknologi untuk menangani permasalahan jerbu. Walhal kemungkinan soalan jerbu dia boleh tanya juga kepada Kementerian Kesihatan. Kalau dia nyatakan kepada Kementerian Kesihatan bagaimana untuk menangani masalah jerbu, jadi pertanyaan tersebut boleh dijawab dalam konteks yang berdasarkan kehendak ahli parlimen tersebut. Walau bagaimanapun ini hanyalah panduan kepada Sekretariat untuk menetapkan kementerian mana yang bertanggungjawab. Akhirnya di dalam mesyuarat penyelarasan tersebut, kementerian akan berunding. Dalam bahasa diplomasinya berunding lah. Dari pagi kadang sampai malam dia berunding. Ada soalan yang dia rasa ini bukan bidang kuasa dia. Dia akan cuba sedaya upaya tolak kepada kementerian lain. Jadi kat situ peranan mesyuarat penyelarasan itu untuk akhirnya menetapkan setiap soalan yang dikemukakan oleh ahli parlimen itu ada pihak yang bertanggungjawab untuk menjawab. Khususnya bidang-bidang yang ada kesamaran antara tanggungjawab kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Itu benda-benda yang agak sukar dan berlaku pertikaian yang agak jelaslah di dalam mesyuarat penyelarasan tersebut. Okey, 40 patah perkataan dalam satu soalan ni agak, orang kata kalau kita ambil ujian mana-mana SPM pun kita kena duk kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi adakah patah perkataan yang ada limitasi, patah perkataan ini dapat membantu untuk ahli parlimen menterjemahkan ataupun membuat satu pertanyaan yang lengkap, kerana ada limitasi di situ kalau kita bandingkan dengan ciri-ciri pertanyaan di Dewan Undangan Negeri Selangor seperti kita bincangkan semalam, di mana dia tidak menghadkan, kalau ada jawapan betul tak silap saya, tidak menghadkan jumlah patah perkataan dalam pertanyaan. Jadi bagaimana, apa yang idealnya, konsep ideal untuk apakah rasionalnya meletakkan 40 patah perkataan, limitasi 40 patah perkataan itu, dan adakah untuk masa akan datang kita tak perlu lagi 40 patah perkataan tapi kita hanya menumpukan kepada isi pertanyaan itu? Okey. Saya ambil sisi dari segi efisiensi lah untuk peraturan mesyuarat menetapkan limitasi 40 patah perkataan. Kerana ini adalah sesi pertanyaan untuk jawapan lisan dan masanya terhad. Kalau kita lihat 90 minit hanya paling banyaklah saya ingat dalam tahun 2019 tu sehingga 15 soalan sahaja dapat dijawab. Walhal dalam senarai aturan urusan mesyuarat harian tersebut kita punyai 40 soal pertanyaan yang disenaraikan untuk dijawab oleh kementerian. Tetapi dalam tempoh sejam setengah tu hanya 10 ke 15 soalan. Ini menunjukkan bahawa masa itu sangat terhad. Jadi limitasi perkataan tu pada pandangan saya adalah untuk memastikan
soalan yang dikemukakan tersebut adalah jelas dan boleh ditangkap apakah maklumat dan hasrat yang dikehendaki oleh ahli parlimen tersebut dalam mengemukakan pertanyaan tersebut. Cuba bayangkan kalau soalan tu tak ada limitasi perkataan, kemungkinan besar dia sekretariat ataupun kementerian menghadapi kesukaran untuk mendapatkan apakah maksud sebenar pertanyaan berkenaan. Jadi bila dia concise, dia pendek, dia jelas straight to the point kepada apa hasrat sebenar pertanyaan tersebut. Itu pada pandangan saya lah. Okey, memang saya rasa menarik bila kita kata precise dan concise yang untuk bertanya tentang soalan parlimen itu sendiri. Tapi kalau kita lihat juga, kita tak dapat nafikan bila ahli parlimen menghantar pertanyaan, ada juga pertanyaan-pertanyaan tersebut ditolak atas peraturan mesyuarat 23 dan sebagainya lah tentang percanggahan ataupun ada perkara-perkara yang tidak sesuai mengikut perlembagaan atau peraturan mesyuarat. Tapi macam mana proses apabila pertanyaan ahli parlimen itu ditolak dalam kamar Speaker Dewan Rakyat itu sendiri? Bagaimana rakyat boleh faham apabila pertanyaan itu ditolak, bagaimana proses untuk memberitahu kepada ahli parlimen itu supaya pertanyaan mereka telah ditolak ataupun dipinda dari sisi situ. Jadi kalau satu-satu pertanyaan yang dikemukakan pada kebiasaannya proses dia panjanglah, ada dari pihak sekretariat kepada pejabat speaker, pejabat kepada setiausaha Dewan Rakyat dan sebagainya. Cuma sekiranya satu-satu pertanyaan itu ditolak, peraturan mesyuarat ada menyatakan bahawa speaker perlu memaklumkan kepada ahli parlimen berkenaan tentang penolakan pertanyaan yang dikemukakannya. Okey. Menarik di situ. Kerana pertanyaan tu juga akan ditolak, tak semua pertanyaan itu diterima. Bermaksud di dalam parlimen tu tapisan itu berlaku secara betul lah. Secara teknikal ni secara betul. Okey. Saya ada benda yang tertarik tentang MQT, Minister Question Time. Kerana ramai lagi masih tak faham ataupun ramai lagi tak dapat tangkap apakah beza pertanyaan biasa dengan MQT yang diperuntukkan setiap hari Selasa dan Khamis. Berapa banyak MQT ini dibenarkan sebenarnya? Dan apakah sebenarnya kepentingan MQT ini? Kerana orang kata tak ada beza lah pertanyaan menteri yang biasa setiap hari Isnin Khamis dengan MQT kerana dua-dua perkara beza. Apa, kalau saudara Musana boleh terangkan apa kepentingan MQT itu sendiri? Jadi MQT ni beza dia seperti yang saya sebutkan tadi, dia compel minister, memaksalah menteri untuk hadir menjawab pertanyaan yang dikemukakan, yang mana pertanyaan tersebut boleh dikemukakan dengan tempoh notis selama 1 hari saja. Satu hari, masa 24 jam lah. Masa 24 jam. Jadi ini kelebihan dia, sebab kalau kita lihat pertanyaan jawapan lisan dan bertulis tadi, dia perlu dikemukakan dalam tidak kurang daripada 10 hari bekerja sebelum tarikh tutup penghantaran soalan. Dan tarikh tutup penghantaran soalan tu kebiasaannya berlaku lebih kurang seminggu, 7 ke 9 hari sebelum hari pertama persidangan. Jadi kemungkinan besar pertanyaan yang dikemukakan dalam sesi pertanyaan jawab lisan tu isu yang agak dah lepas, yang agak dah lama lah berbanding waktu pertanyaan menteri ni. Dia boleh isu-isu semasa. Isu-isu semasa yang berlaku mungkin hari ini berlaku, ahli parlimen tu bercadang untuk bertanyakan kepada menteri, dia terus hantar. Besok kalau diterima, pertanyaan tersebut akan terus dijawab oleh menteri dan bukan timbalan menteri. Dan juga kelebihan MQT ni, Minister's Question Time ni adalah menteri itu bermaksud Perdana Menteri. Jadi dalam sejarah MQT ni kita telah lihat beberapa kali Perdana Menteri sendiri hadir menjawab pertanyaan yang dikemukakan. Ketika Tun Dr. Mahathir, dia pun hadir beberapa kali. Yang terkini Tan Sri Muhyiddin Yassin pun dia hadir menjawab di dalam sesi pertanyaan menteri. Kerana pertanyaan tersebut memang di bawah portfolio dan tanggungjawab
beliau sebagai Perdana Menteri. Dan ini saya kira sebagai langkah awal lah untuk ke arah kalau kita lihat di parlimen lain yang memperuntukkan sesi supaya Perdana Menterinya hadir untuk menjawab pertanyaan di dalam parlimen. Jadi ini secara tidak langsung sebagai satu mungkin permulaan ke arah sesi tersebut. Okey, baik. Kepada penonton Reform yang sedang menyaksikan live pada malam ini, kalau ada beberapa pertanyaan tentang waktu-waktu pertanyaan menteri ataupun bagaimana prosedur dan tata cara itu, boleh kemukakan soalan di ruang komen. Okey, saya ada satu soalan daripada Facebook, saudara Musana daripada Zulfi Hadi. Bagaimana rakyat boleh menyampaikan permasalahan mereka agar suara rakyat ini ataupun dalam bentuk pertanyaan ini boleh ditanya di dalam Dewan? Saya fikir maksudnya bagaimana rakyat boleh engage dengan ahli parlimen untuk memberi cadangan atau pertanyaan apa yang perlu dibawa ke parlimen. Macam mana itu, saudara Musana? Saya kira ini persoalan antara rakyat yang dalam kawasan parlimen dengan wakil rakyat mereka lah. Jadi mungkin kebiasaannya dengan era teknologi semasa ni kita lihat artinya mengemukakan permasalahan, isu, pertanyaan dan sebagainya. Saya lihat contohnya ada ramai juga ahli-ahli parlimen sebelum mesyuarat parlimen berlangsung, iaitu sebelum tempoh tamat menghantar pertanyaan, mereka akan iklankan di dalam ruang media sosial mereka, Twitter, Facebook dan sebagainya, sekiranya mempunyai pertanyaan untuk dikemukakan di dalam parlimen, di dalam sesi parlimen. Jadi ini saya lihat dah seperti satu amalan yang dilakukan oleh ahli parlimen sekarang ni untuk mendapatkan maklum balas dan cadangan pertanyaan untuk dikemukakan. Jadi akhirnya itu bergantung kepada constraint ahli parlimen tersebut kerana dia hanya ada 10 pertanyaan yang boleh dikemukakan. Jadi dia itu tergantung kepada dia lah untuk menilai sejauh mana satu-satu pertanyaan yang dicadangkan oleh rakyat itu untuk dia majukan sebagai pertanyaan beliau di dalam parlimen. Okey, selepas tadi bila saudara Musana memberitahu tentang tata cara sesi pertanyaan dan sebagainya, ada pertanyaan yang tak dapat dijawab dan kemudian dia akan ada satu jawapan jawab lisan lah dipanggil. Betul atau tidak? Okey, bagaimana ahli parlimen ini ingin menyemak jawapan lisan yang diberikan oleh menteri yang tidak dapat menjawab jawapan-jawapan lisan itu tersebut? Adakah dalam portal parlimen itu sudah ada ataupun mereka akan letak di atas meja atau sebagainya? Jadi tadi seperti yang saya sebut, daripada 40 ke 50 pertanyaan yang disenaraikan, hanya mungkin 10 ke 15 yang dapat dijawab. Selebihnya jawapan-jawapan tersebut akan diserahkan oleh kementerian yang bertanggungjawab terhadap suatu pertanyaan tersebut kepada Sekretariat Parlimen lah dalam konteks ini dalam bahagian pengurusan Dewan Rakyat. Dan pada hari yang sama, kebiasaannya soalan pertanyaan bagi jawapan lisan tersebut akan dimuat naik ke dalam portal parlimen. Jadi kalau dalam portal parlimen tu kita boleh lihat ada menu untuk Dewan Rakyat, Dewan Negara, dan contohnya untuk Dewan Rakyat kita ada drop down menu dia, kita akan lihat jawapan lisan dan itu dimuat naik secara harian. Manakala bagi pertanyaan jawab bertulis, dia akan dikumpulkan bagi semua jawapan bertulis ahli parlimen dan dia dimuat naik di penghujung persidangan tersebut. Jadi memang ada jawapan yang tak dapat dijawab akan dimuat naik, dan sekiranya ada jawapan yang masih tidak diserahkan dijawab oleh kementerian secara bertulis, peraturan mesyuarat juga menyatakan bahawa ahli parlimen boleh meminta yang di-Pertua speaker untuk mengemukakan kepada kementerian untuk menjawab pertanyaan berkenaan. Jadi mekanisme itu ada untuk memastikan semua pertanyaan dijawab. Okay. Baik, saya ada soalan daripada penonton kita pada malam ini, iaitu saudara Wan Anwar.
beliau bertanyakan apakah pandangan panelis berkenaan ahli Dewan yang menjadikan sesi pertanyaan parlimen sebagai satu grandstanding. Saya rasa ini selalu berlakulah di dalam sesi pertanyaan di mana ada bukan pertikaian, kadang-kadang perdebatan, perbezaan pendapat, tapi apakah pandangan secara peribadinya tentang waktu pertanyaan ini digunakan untuk grandstanding beberapa ahli parlimen itu sendiri? Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, dia sesi pertanyaan ni diperuntukkan slot siaran langsung di dalam siaran televisyen Malaysia, TM. Jadi sudah tentulah ahli parlimen merasakan kepentingan sesi pertanyaan parlimen ini untuk menaikkan mungkin imej atau peranan mereka di dalam parlimen, kerana ini satu-satunya sesi harian yang dibuat siaran secara langsung yang boleh ditonton oleh keseluruh rakyat. Jadi tak hairanlah sesi ini memang mendapat perhatian, dan disebabkan itu juga aturan soalan yang saya sebut tadi 10 ke 15 tersebut memang dilakukan dengan teliti dan berhati-hati supaya dia dapat memberi ruang kepada seramai mungkin ahli parlimen untuk bertanyakan soalan. Apabila bertanya soalan dalam lingkungan 10 ke 15 pertanyaan yang awal tu, dia akan boost dia punya image lah. Walaupun kebiasaannya sesi pertanyaan ni dia bersifat, seperti yang saya sebut tadi, sebenarnya bersifat serius. Dia ada general understanding lah dalam kalangan ahli parlimen bahawa sesi pertanyaan ni memang digunakan purely untuk impart information daripada pihak kerajaan kepada ahli parlimen. Jadi dia digunakan dengan sebaik-baiknya sesi ni, walaupun tidak dinafikan ada yang gunakan untuk mungkin politik dan sebagainya. Okey, ada satu soalan juga daripada beberapa rakan yang lain lah sebelum saya mengadakan forum pada hari ini. Ada yang bertanya pada saya, okeylah, bila ahli parlimen ada bertanya soalan banyak kali dan dijawab oleh menteri banyak kali dalam soalan yang sama, tu pun satu masalah. Tetapi bagaimana pula menteri yang memberi jawapan yang sama setiap kali persidangan itu berlaku walaupun persoalan itu berbeza? Bagaimana sebenarnya, saya nak tanya pada saudara Musana, bagaimana sebenarnya jawapan yang disediakan oleh menteri itu? Macam mana proses dia pula? Kalau saudara Musana boleh terangkan secara umum je lah. Okay. Ini satu mungkin isu lah yang berbangkit di dalam sesi pertanyaan. Kerana peraturan mesyuarat membenarkan satu pertanyaan itu dijawab bersekali dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang difikirkan serupa atau sama oleh menteri atau kementerian berkenaan. Jadi ini sebenarnya menimbulkan sedikit masalah kerana hampir sama itu mungkin hampir sama tetapi konteksnya mungkin sedikit berbeza, dan hasrat soalan itu, the spirit of the question tu mungkin berbeza, yang memerlukan jawapan maklum balas yang berbeza. Tetapi mungkin kalau kita lihat statistik tadi, 1,400 mungkin sampai 2,000 soalan, mungkin menyebabkan kementerian, ini pandangan saya lah, kemungkinan dia beranggapan mungkin soalan itu boleh dikumpulkan dengan jawapan yang sama secara umum. Dan ini melalui kertas yang kertas penyidikan tersebut, saya bual beberapa ahli parlimen. Mereka kebanyakannya merasakan bahawa sesi tersebut tidak memenuhi hasrat jawapan yang mereka kehendaki. Jadi itu kita fahamlah. Jadi mungkin dalam video yang tadi, Timbalan Menteri pun sebut dia dah jawab 6 kali. Permasalahannya sama ada memang jawapan yang dikemukakan oleh kementerian tidak menjawab persoalan sebenar ahli parlimen yang bertanyakan soalan tersebut, atau mekanisme untuk menerima soalan tersebut tidak
berupaya untuk meneliti persoalan-persoalan yang kemungkinan sama, memang identik, 6 soalan tu memang sama, tapi ketidakupayaan mekanisme untuk menyimak kembali soalan-soalan lepas menyebabkan soalan itu naik sekali lagi. Dia ada dua lah, memang sama ada kalau betul-betul sama, so itu masalah pada mungkin mekanisme penerimaan pemprosesan soalan, atau kalau soalan tu tak sama tapi kementerian anggap dia sama dan kementerian berikan jawapan yang sama, menyebabkan ahli parlimen tanya lagi sebab dia tak dapat apa yang dihasratkan daripada pertanyaan berkenaan. Okey. So saya rasa lepas ni kepada rakan-rakan saya ataupun yang mana yang dah nak tahu sangat kenapa jawapan menteri sama, pertanyaan berulang kali, itulah saya rasa apa yang Saudara Musana terangkan itu sudah cukup baik buat setakat inilah. Kita kena lihat juga untuk masa akan datang, Saudara Musana, bagaimana kita boleh membaik pulih ataupun memperbaiki sesi pertanyaan-pertanyaan menteri ini, kerana bagi saya pertanyaan menteri ini adalah soul ataupun sayap utama dalam demokrasi berparlimen. Saya rasa jiwalah, tak ada pertanyaan ini bermaksud check and balance tu tak akan berlaku. Dan kita pun tak dapat melahirkan sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Kerana itulah fungsi sebenar parlimen Westminster, iaitu melahirkan sebuah kerajaan yang bertanggungjawab kepada parlimen dan rakyat itu sendiri. Jadi apakah looking forward kepada pertanyaan-pertanyaan waktu pertanyaan menteri dan bagaimana kita boleh menambah baik sesi inilah? Okey, kalau kita lihat parlimen-parlimen yang matang, parlimen khususnya kita lihat dalam konteks Commonwealth lah, Australia, New Zealand, UK dan sebagainya. Itu memang terlalu advance lah. Contohnya kalau saya singkap sedikit, di Australia soalan dia adalah tanpa notis. Maknanya tanpa notis dia punya general rule dia is soalan tanpa notis. Jadi tapi dia melibatkan kematangan speaker untuk menerima soalan yang tanpa notis tu berdasarkan peraturan mesyuarat. Itu satu. Tapi ada jugalah soalan dengan notis. Yang kedua, contohnya di New Zealand, House of Representatives, kita lihat dia sebenarnya melibatkan keupayaan ahli parlimen dia jugalah. Contoh saya sebut, saya dengan saya order business House of Representatives New Zealand. Dalam sehari dia hanya ada 12 soalan disenaraikan. Tapi soalan yang pertama dan kedua kebiasaannya ketua pembangkang kepada Perdana Menteri. Okay. Contohnya saya baca, ketua pembangkang bertanya kepada parlimen, kepada Perdana Menteri, adakah dia akan mempertahankan semua kenyataan, dasar dan tindakan kerajaannya. Itu je soalan dia. Very general. Okey, Perdana Menteri jawab. Bla 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 jawab. Masuk yang kedua atau sama ada soalan kedua pun sama soalan dia. Tapi soalan tambahan ke tu? Soalan saya tak ingat sama ada soalan tambahan tapi dalam senarai ini soalan kedua pun sama serupa juga soalan dia. Tapi dalam soalan tambahan atau soalan kedua tersebut baru ketua pembangkang tu akan narrow down angle apa yang hendak ditanya kepada Perdana Menteri. Jadi itu menunjukkan kematangan dan keupayaan Perdana Menteri, ketua pembangkang dan ahli parlimen dia untuk memberi pertanyaan, menjawab pertanyaan yang memenuhi kehendak parlimen tersebut. Jadi itu advance lah. Kalau mungkin kita menuju ke arah itu satu hari nanti insya-Allah. Semuanya yang saya tulis tu adalah bagaimana kita boleh utilize teknologi dalam konteks kepintaran buatan, artificial intelligence dan machine learning. Machine learning. Jadi konsep dia adalah bagaimana kita boleh kaji. Benda ni telah diperkenalkan di beberapa parlimen di seluruh dunia, contoh di Amerika Syarikat, di Austria, di Jepun, bahkan di India yang cuba untuk memperkenalkan AI dan juga machine learning, yang mana sistem ni boleh mengkaji soalan-soalan lepas, bagaimana soalan yang
bagaimana jawapan yang diberikan, bagaimana apa soalan yang telah ditanya. Seterusnya dia boleh kaji juga apa kecenderungan seseorang ahli parlimen untuk bertanyakan soalan tersebut, dan pada peringkat awal artificial intelligence dan machine learning ni dia boleh memberi cadangan awal kepada respons kepada jawapan tersebut, dan juga boleh mencadangkan respon untuk pertanyaan tambahan yang lebih baik. Jadi dia sebenarnya boleh membantu sekretariat mengatasi masalah-masalah pertanyaan yang berulang, soalan yang tidak memenuhi kehendak ahli yang bertanya. Di samping dia boleh membantu untuk menyusun soalan tersebut untuk memberi ruang yang lebih saksama kepada semua ahli parlimen tanpa melibatkan proses secara manual yang mungkin terdedah kepada beberapa kelemahan. Jadi itu saya nampak kita mungkin boleh explore dari segi teknologi, tapi kalau mungkin terlalu advance kita perlu tambah baiklah apa-apa proses sedia ada untuk menambah baik sesi pertanyaan tersebut. Okey, terima kasih Saudara Musana atas penjelasan tentang waktu pertanyaan di Parlimen atau pertanyaan menteri itu sendiri. Baiklah, saya rasa kita dah berada pada penghujung sesi ini, tapi ingin saya ingatkan bahawasanya ini adalah siri pertama Parlimen kita yang merupakan satu program pendidikan untuk masyarakat mengetahui tata cara ataupun apa yang berlaku di dalam Parlimen itu sendirilah. Anjuran reform dengan kerjasama daripada National Democratic Institute dan syarikat penerbit buku iaitu Thomson Reuters. Dan saya ingin ingatkan pada penonton yang ini siri pertama dan kita ada lagi 9 siri kemudian yang akan diteruskan dalam membincangkan ataupun mengupas topik-topik tentang pentadbiran ataupun aturan yang berlaku di dalam Parlimen itu sendiri. Baiklah, sebelum saya menutup tirai untuk forum kali ini juga, ingin saya promosi sekali lagi buku Law, Principle and Practice in Dewan Rakyat yang boleh kita dapatkan daripada Reform Malaysia Bookstore. Dan saya fikir keadaan politik pada masa ini dan bagaimana Parlimen, bagaimana rakyat begitu cakna ataupun sedang menonton perjalanan Parlimen pada tahun ini yang saya rasa agak penting dan agak hangat. Ia memberi kita ruang untuk sama-sama memperbaiki dan mempelajari bagaimana sistem demokrasi berparlimen Malaysia ini berfungsi dan bagaimana kita boleh menambah baik institusi ini supaya dapat terus mendakap denyut nadi rakyat itu sendiri. Okey, baiklah. Terima kasih Saudara Musana sekali lagi. Terima kasih kepada Reform kerana memberi saya ruang untuk menjadi moderator pada malam ini. Kita berjumpa lagi pada siri Parlimen kita. Saya rasa dalam beberapa minggu akan datang ada keluar poster dan sebagainya. Dan jangan lupa dapatkan buku Law, Principles and Practice in Dewan Rakyat itu sendiri. Jadi selamat malam dan semoga semua sihat dan sejahtera di kehendaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.